Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 5 Mac 2024. Kita ke berita utama. Kerajaan berhasrat menggantung Datuk Wan Saiful Wan Jan selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin korup dan menyalahgunakan kuasa. Usul tersebut dijangka dicadangkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdasarkan aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini. Wan Saiful dikatakan membuat dakwaan itu ketika membahaskan titah diraja yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Menurut usul itu, Wan Saiful didakwa mengeluarkan setakaan jahat ke atas Anwar walaupun Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah berulang kali mengarahkan supaya tidak membuat kenyataan sedemikian. Dalam pada itu, Wan Saiful hari ini membuat permohonan maaf secara terbuka dalam sidang Dewan Rakyat hari ini kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Perdana Menteri serta menarik balik kenyataannya baru-baru ini. Keputusan berkenaan struktur gaji baharu penjawat awam dijangka akan diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2025 tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa berkata penambahbaikan itu salah satu fokus dalam pemerkasaan modal insan perkhidmatan awam. Dalam hari itu, Zaliha berkata pelantikan pegawai kerajaan di bawah kaedah baharu akan turut berstatus pegawai awam dan tertakluk semua perundangan dan peraturan berkaitan. Menurut beliau, pegawai kerajaan baharu akan menerima gaji, allowance dan kemudahan yang sama seperti dinikmati pegawai lantikan tetap dan berpencen sedia ada. Tambahnya, sistem saraan baharu yang akan diperkenal kelak akan dipastikan tidak merugikan penjawat awam lantikan baharu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor memaklumkan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah hari ini terdapat plot untuk menggagalkan usaha kerajaan negeri mengeluarkan beras Kedah. Muhammad Sanusi mendakwa selepas beliau mengumum hasrat untuk mengeluarkan beras yang lebih murah daripada harga pasaran, terdapat usaha tertentu dilakukan agar tiada pihak yang menjual beras kepada Kedah. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Najmi Ahmad pada sidang Dun Kedah di Wisma Darul Aman hari ini di mana Najmi bertanyakan mengenai perancangan negeri dalam menjamin bekalan makanan bagi menghadapi tempoh krisis makanan global akan datang. Pada istiadat perasmian pembukaan sidang Dun Kedah semalam, Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah bertitah agar kerajaan negeri memikirkan langkah wajar untuk meningkatkan produktiviti padi di Kedah memandangkan pengeluaran beras adalah sektor tunjang dalam pertanian yang menjadi asas keselamatan makanan negeri dan negara. Pada 18 Februari lalu, Muhammad Sanusi mengumumkan kerajaan negeri merancang mengeluarkan produk beras Kedah pada harga lebih murah berbanding harga pasaran bagi membolehkan rakyat negeri ini dapat membelinya. Muhammad Sanusi menambah sekatan seperti ini tidak wajar berlaku apatah lagi ia menggambarkan politik kuno diamalkannya di negara ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia akan melakukan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca pendaratan cemas sebuah helikopter AW139 milik agensi terbabit di perairan Pulau Angsa, Pelabuhan Kelang hari ini. Helikopter terbabit nombor pendaftaran pesawat M7201 diterbangkan Lieutenant Commander M. Tengku Muhammad Nizam Tengku Zakaria, Lieutenant Commander M. Muhammad Azrul Saidi bersama seorang kru udara, pegawai waran 1M John Ibno dan seorang perenang penyelamat bintara M. Muhammad Nur Hayat Hashim melakukan pendaratan cemas pada 9.55 pagi tadi ketika menjalankan latihan menyelamat. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin berkata maklumat awal diterima menerusi panggilan MERS 999 oleh pemancing yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menyifatkan pihak terlibat tidak menerima panggilan kecemasan daripada helikopter milik Maritim Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kapten Datuk Nur Azman Mahmud, hubungan terakhir pesawat dengan Pegawai Kawalan Trafik Udara dilaporkan pada pukul 9.20 pagi namun tiada panggilan kecemasan diterima. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru,
apa yang ada dalam Iklaneka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kementerian Pengangkutan melancarkan projek perintis sistem pengujian lesen memandu secara automasi atau e-testing hari ini. Proses tersebut membolehkan calon menjalani ujian tanpa pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di dalam kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menjelaskan prestasi calon akan diukur menggunakan alat pengesan dan kamera serta keputusan dijana secara maya nyata sekaligus meningkatkan integriti proses penilaian. Loke menambah pelaksanaan sistem e-testing membolehkan lebih ramai calon diuji berbanding sistem ujian sedia ada iaitu kira-kira 150 calon pada satu hari. Projek perintis e-testing dimulakan di 3 institut memandu, DIM Sefine High-Tech Hulu Langat Selangor, Pusat Latihan Memandu Berjaya Ulu Tiram Johor dan Institut 5 Bintang Abadi Pulau Pinang. Laporan Jawatankuasa Pendamai JKP membabitkan pasangan penyanyi Adira Suhaimi dan suaminya Datuk Seri Arnan Abu gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai berhubung proses penceraian mereka. Dalam prosiding di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat hari ini, laporan JKP tersebut menyatakan kedua-dua pihak gagal berbaik selain berlaku syihak perbalahan yang berpanjangan terhadap pasangan tersebut. Meskipun laporan JKP gagal, Arnan atau lebih dikenali sebagai Datuk Red 43 tahun kekal tidak mahu menceraikan isterinya manakala Adira tetap berpendirian untuk bercerai. Justru Hakim Syari'i Abdul Hadi Umar kemudian menetapkan 24 April depan supaya kes ke peringkat seterusnya iaitu hakam. Sebelum ini, semasa proses JKP itu, Datuk Red melantik rakannya sebagai wakil JKP manakala Adira atau nama sebenarnya Siti Adira Suhaimi 33 tahun selaku melantik kakaknya Emma Suhaimi bagi wakil JKP berkenaan. Untuk rekod, Adira memfailkan perceraian buat kali kedua dengan suaminya pada 25 Oktober tahun lalu selepas mendakwa tidak lagi wujud persefahaman dalam perkahwinan mereka. Berita dunia, seorang lelaki dari Amerika Syarikat yang juga merupakan pemegang rekod dunia Guinness dilaporkan mencipta satu lagi rekod baharu. Donald Gorski kini memegang rekod sebagai individu yang memakan burger Big Mac paling banyak dalam sejarah dengan mengambil sebanyak 34,128 hidangan berkenaan. Gross yang berusia 70 tahun mula mengambil hidangan berkenaan kira-kira 52 tahun lalu dan memakan 2 burger sehari pada waktu tengah hari dan malam serta menjadikan amalan itu sebahagian daripada rutinnya sejak tahun 1972. Apa yang mengejutkan adalah Gorski mendakwa tidak pernah mengalami masalah kesihatan walaupun kerana mengelak daripada memakan kentang goreng dan melakukan aktiviti senaman berjalan kira-kira 9.6 km setiap hari. Seorang pelancong Rusia mengundang kecaman netizen Indonesia kerana berlegar-legar di tepi jalan di Pulau Bali sambil memegang spanduk untuk mencari jodoh. Berdasarkan rakaman tular di media sosial, wanita warga asing itu dilihat memakai gaun berwarna putih dan selendang pengantin di kepalanya. Dia memegang spanduk bertulis perkataan mencari lelaki bujang dan meletakkan nama akaun Instagramnya iaitu @linasecrets. Wanita tersebut dilihat berdiri di tepi jalan raya sambil menunjukkan spanduk kepada penunggang motosikal dan pemandu kenderaan yang lalu lalang. Orang ramai kelihatan kehairanan melihat perbuatan pelancong itu, malah ada yang berhenti seketika untuk membaca spanduk berkenaan. Aksi wanita itu mengundang kecaman dengan pelbagai komen ditinggalkan pada hantaran video di media sosial. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat.
Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, kerajaan akan memfokuskan kepada pelaksanaan cukai yang sedia ada seperti cukai perkhidmatan buat masa sekarang sebelum menilai keperluan untuk memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata beliau berpandangan bahawa GST adalah struktur cukai yang sentiasa dan akan terus dilihat oleh kerajaan. Ketika diminta mengulas mengenai kekeliruan yang masih wujud berkaitan cukai perkhidmatan, beliau berkata pihaknya memperakui perkara tersebut. Ujarnya, orang ramai juga boleh memainkan peranan dan membuat laporan sekiranya mereka merasakan kenaikan harga itu tidak konsisten dengan peningkatan cukai perkhidmatan. Sementara itu, beliau menegaskan dana sebanyak RM5 bilion daripada jumlah pembiayaan RM20 bilion bagi tahun 2024 yang dijamin di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP dikhususkan untuk Syarikat Bumiputera. Sebuah pelabuhan kontena pintar kecerdasan buatan AI yang pertama seumpamanya di negara akan dibina di Pasir Panjang, Port Dickson melibatkan anggaran kos sebanyak RM2 bilion. Projek di kawasan seluas kira-kira 194 hektar itu dengan tambahan 33.66 hektar tanah dasar laut dibangunkan menerusi usaha-sama Menteri Besar Negeri Sembilan Pemerbadanan MBINS dengan syarikat Midport Holdings Sdn Berhad Midport Holdings yang merupakan anak syarikat Tenco Holdings Berhad. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata pembinaan pelabuhan kontena pertama di Negeri Sembilan pastinya akan memajukan lagi industri perkhidmatan logistik dan pengangkutan marin negara. Berikutan lokasinya yang sangat strategik iaitu berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah MBINS menjelaskan pelabuhan berkenaan secara asasnya mempunyai jeti sepanjang 1.8 km panjang serta terminal dan kawasan pengoperasian kontena seluas lebih kurang 81 hektar yang dilengkapi sepenuhnya dengan kren gantry yang dioperasikan secara automatik. Berita sukan, jurulatih baharu Speedy Tigers Sajid Singh bersedia untuk memberikan peluang kepada pemain senior membuktikan kemampuan untuk mewakili skuad kebangsaan. Sajid berkata faktor usia bukan berhalang sekiranya pemain itu masih mempunyai kudrat dan boleh menyumbang serta mewakili skuad kebangsaan di peringkat tertinggi. Pemain senior seperti Marhan Mohamed Jalil dan Razi Rahim tidak perlu risau untuk disenaraikan dalam skuad biarpun usia mereka sudah menjangkau lebih 30 tahun. Menurut Sajid, pemain Speedy Tigers akan dipilih berdasarkan disiplin dan barisan kejurulatihan. Juga mahu pemain memberikan lebih daripada apa yang mereka ada kepada pasukan. Katanya, latihan pertama skuad hoki senior kebangsaan akan bermula pada 19 Mac depan dan 40 hingga 42 pemain akan dipanggil untuk datang pada sesi itu sebelum dipendekkan kepada 25 pemain. Sementara itu, Sarjit berkata dia memerlukan masa 14 hingga 18 bulan untuk membentuk skuad yang mantap dengan dilengkapi pemain bertaraf antarabangsa untuk bersaing di peringkat tertinggi. Selain itu, Presiden Kesatuan Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal berkata fokus mereka ketika ini ialah untuk menjulang piala dalam setiap kejohanan berbanding mengejar kedudukan ranking. Arsenal mencipta rekod menerusi kemenangan besar 6-0 ke atas Sheffield United awal pagi tadi sekaligus dalam misi merebut kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL.
Arsenal selaku pasukan pelawat mendahului perlawanan 5-0 pada separuh masa pertama menerusi jaringan Martin Odegaard, gol sendiri Jadon Bourke, Gabriel Martinelli, Kai Havertz dan Declan Rice sebelum Ben White melengkapkan jaringan buat The Gunners pada minit ke-58. Dalam pada itu, anak buah Mikel Arteta muncul pasukan pertama menang 3 perlawanan berturut-turut dalam Liga Utama Inggeris di gelanggang lawan dengan lebih 5 gol. Manakala pasukan Sheffield United pula turut melakar rekod baharu dengan menjadi pasukan pertama Liga Utama Inggeris yang dibolosi 5 gol atau lebih dalam 3 perlawanan berturut-turut di gelanggang sendiri. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 6 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.